apabila mereka nak mendapat makanan daripada bumi Mesir yang telah disimpan dalam perbendaharaan Mesir, makanan tu, mereka berjumpa terlebih dahulu Yusuf. Dan Yusuf telah interview macam biasa, interview, tanya berapa orang, siapa ada di rumah, di kampung, ya, adik-beradik berapa orang, kerja apa sebelum ni, macam-macam lah tanya, takut ada menipu apa semua kan. Jadi interview itu biasa dilakukan oleh Yusuf. Jadi akhirnya mereka diluluskan permohonan mereka ni untuk mendapat bekalan daripada Mesir ini, untuk beli. Jadi kemudian qala, berkata Yusuf, ayat 59, ya, ituni bi akhil lakum min abikum. Kan? Jadi apabila Yusuf ni bersembang dengan adik-beradik dia, ya, Yusuf pun mengenali bahawasanya ni adik-beradik dia, abang-abang dia depan dia. Abang dia tidak kenal dia. Dia kata, lepas ni kamu bawa datang adik kamu. Dia kata, bawa datang adik kamu, sebab kamu tentu sekali bukan sekali berjumpa dengan aku, kamu akan jumpa dengan aku beberapa kali. Jadi untuk akan datang ni kamu tolong bawa adik kamu jumpa dengan aku. Sekarang kamu tidak bawa, kamu hanya cerita saja. Jadi oleh kerana itulah, daripada mana Yusuf ni dapat mengetahui bahawasanya Bunyamin tu masih ada lagi, sebab daripada cerita adik-adik dia ni, dia tanya terlebih dahulu, interview. Dia tanya-tanya soal selidik apa semua. Maknanya Bunyamin adik dia masih ada lagi, tapi berada di kampung. Jadi akan datangnya apabila kamu nak jumpa dengan aku, sila bawa datang Bunyamin tu jumpa dengan aku. Dia tidak sebutlah Bunyamin. Dia kata bawa datang adik kamu yang kamu cerita. Mana dia maksudkan tu tahu dah Bunyamin lah. Ya. Ala tarawna anni ufil kaila. Jadi tuan-tuan, kenapa dia kata begini? Sebab apabila Yusuf ni, kata ulama tafsir, dia akan bagi bekalan gandum berdasarkan jumlah yang datang. Ya, manakala seorang datang, mungkin dia dapat satu sukatan gandum, satu guni gandum. Ya, kalau dua orang, dua guni gandum. Ya. Itu di antara pendapat ulama tafsir. Manakala dia datang lebih, ya, lebih, maka dia akan bagi lebih kepada orang tersebut. Sebab tu dia kata, apakah kamu tidak melihat bahawasanya aku ini dapat menyempurnakan sukatan, ya, gandum. Wa ana khairul muzilin, dan aku ini sebaik-baik orang yang memuliakan tetamu. Ya, kamu boleh tengok sini bagaimana aku layan kamu. Itu maksud dia. Jadi kenapa tuan-tuan Yusuf ni dia buat baik, sedangkan adik-beradik dia ni dulu buat jahat pada dia. Ya. Kita pun tahu kisah Yusuf sebelum ni, bagaimana adik-beradik dia ni lah di depan dia ni telah campak dia, buang dia dalam telaga sehingga dia boleh berpisah dengan ayah dan Nabi Yaqub. Kalau kita lah di tempat Yusuf, tuan-tuan, kan? Kalau kita lah di tempat Nabi Yusuf AS, sudah tentu di saat ni kita nak belasah, ni abang-abang kita ni. Kalau kita lah, kita cerita kita ni, tuan-tuan. Dan kita tahu Yusuf ni bukan jenis orang macam tu, orang baik. Dan Allah SWT sebut sebelum ni bagaimana keadaan Nabi Yusuf ni, memang dia baik, tuan-tuan. Dalam penjara pun sebenarnya kita sudah mengetahui bagaimana Yusuf telah bantu, telah memberi berita gembira kepada dua orang banduan, kan? Ya. Jadi mereka ni terlepas, tapi banduan ni lupa pada dia, tuan-tuan. Dan kita telah tahu dia pun telah masih berbuat baik kepada banduan tadi. Sebenarnya kita pun tidak mahu ulang balik lah untuk ringkaskan cerita, ya. Jadi di sini, tuan-tuan, Yusuf AS ni memang orangnya baik hati. Terlalu baik. Kita tak boleh nak gambarkan bagaimana baiknya Yusuf. Jadi dia layan tetamu apa? Dia ada maksud dia, politik lah, tuan. Di waktu ni dia sebagai menteri, jadi menteri ni dia ada politik dia. Kan, macam kita sekarang lah. Cuma politik ni, menteri-menteri zaman sekarang ni, bukan di Malaysia lah, di negara luar, ya. Dia adalah ke arah jahat, tuan, bukan ke arah baik. Ke arah jahat. Yusuf ni politik dia ke arah baik. Jadi dia buat baik ni kenapa? Supaya mudah adik abang-abang dia ni apabila nak datang kembali kepada dia. Kan? Sebab dia tengok sendiri memang menteri ni menteri yang baik. Dia kalau kita nak datang lepas ni mudah. Kan? Mudah. Kemudian dia bagi tahu. Ni tak ada seterusnya. Macam mana tuan-tuan nak tepuk? Ya? Tak ada. Memang tidak ada seterusnya. Memang jaga. Jadi tuan-tuan, Allah.
Kemudian Yusuf bagi tahu, fa illam ta'tuni bihi, sekiranya kamu tidak membawa datang Yusuf, sekiranya kamu tidak membawa datang adik kamu kepada aku. Fa illam ta'tuni bihi, sekiranya kamu selepas ni tidak membawa datang adik kamu kepada aku, fala kaila lakum indi, maka tidak ada lagi gandum, sukatan gandum kepada kamu, mana bekalan makanan kepada kamu selepas ni. Sebab mereka ni berada dalam kemarau yang panjang tu, 7 tahun. Jadi bekalan yang diberikan tu bukan untuk sekali je, untuk 7 tahun. Tidak. Mereka akan sentiasa datang di bumi Mesir ni. Kalau kamu tidak bawa adik kamu ni kepada aku, lepas ni tidak ada dah bekalan makanan kepada kamu. Pandai-pandailah kamu cari di mana. Ini satu ancaman. Dia bagi berita gembira, dia bagi ancaman. Ini kaedah dia, tuan. Allah Subhanahu Wa Taala pun begitu dalam Quran. Allah Taala bagi berita gembira, kalau kamu buat baik gini. Tapi kalau kamu buat jahat, ini balasan kamu. Jadi Nabi Yusuf ni, dia seorang Nabi Allah Taala, penuh hikmah, penuh kebijaksanaan. Dia bagi tahu lah. Kalau kamu datang lepas ni bawa adik-adik kamu, tak ada masalah, kamu akan dapat makanan. Makanan tambahan lah selepas ni. Tapi sekiranya kamu tidak bawa datang, sekiranya kamu tidak membawa datang adik kamu kepada aku selepas ni, maka tidak ada lagi bekalan makanan kepada kamu daripada aku. Wala taqrabun, dan jangan kamu dekat kepada aku. Mana jangan kamu hampir kepada aku. Mana jangan jumpa aku lah lepas ni. Tak perlu, sebab kamu jumpa aku tak bagi. Kan? Daripada sini kita sambung lagi. Qalu, kata mereka ni kata adik-adik Yusuf apabila dia dengar ancaman daripada daripada adik dia ni, kata abang-abang dia, sanurawidu anhu, kami akan pujuk. Sanurawidu ni, nurawidu mana pujuk. Sanurawidu anhu abahu, kami akan pujuk ayahnya, yakni ayah kepada adik dia ni lah. Mana ayah dia jugalah. Kami akan pujuk ayah kami, gitulah maksudnya. Tapi Allah Taala guna lafaz hu tu nisbah kepada ayah Bunyamin, itu Nabi Yaqub. Kenapa dia kata pujuk, tuan-tuan? Kenapa dia kata pujuk? Sebab dia tahu, mereka ni tahu, tuan-tuan, untuk minta Bunyamin ni ikut serta dengan mereka ni, mungkin ayah dia tak bagi. Kenapa tak bagi? Sebab dulu mereka pernah buat begini, pernah. Masa dulu, masa mereka kecil-kecil dulu, tuan-tuan, mereka pernah minta kepada Nabi Yaqub, AS, untuk bawa Yusuf ni keluar, untuk bawa Yusuf ni bermain-main. Jadi Nabi Yaqub asalnya tak bagi. Mereka pujuk-pujuk Nabi Yaqub ni. Akhirnya Nabi Yaqub telah benarkan anak dia Yusuf ni bagi keluar. Tapi akhir-akhir tuan-tuan tak tahu ke mana Yusuf. Jadi mereka dapat menganggap bahawasanya kalau sekiranya mereka minta macam tu kepada ayah dia, tentu sekali ayah dia tak bagi. Kan? Mereka boleh rasa kalau mereka minta nak bawa Bunyamin, sebagaimana mereka pernah minta dulu untuk bawa Yusuf. Sebab dah ada pengalaman kepada Nabi Yaqub sebelum ni. Tentu sekali mereka dapat rasa bahawasanya Nabi Yaqub ni tidak akan bagi kepada mereka untuk membenarkan Bunyamin ni datang bersama-sama dengan mereka kembali ke bumi Mesir ini. Sebab tu mereka kata kami akan pujuk. Kami akan pujuk, bukan kami akan bagi tahu. Sebab mereka dah boleh rasa Nabi Yaqub tidak akan bagi Bunyamin ni bersama-sama dengan mereka untuk jumpa dengan Yusuf ni lah. Sekiranya Nabi Yaqub tak bagi, tuan-tuan, maka tidak ada bekalan makanan. Kan? Sebab tu mereka kata kami akan tetap pujuk. Macam-macam mana pun kena pastikan Bunyamin ni datang untuk masa akan datang. Kalau tidak, mereka akan letih saja-saja. Mereka datang daripada Kan'an pergi ke Mesir sekalipun, letih saja-saja, tidak ada bekalan makanan. Sebab tu mereka kata kami akan pujuk. Pujuk ni dengan arti kata merayu kepada ayah kami, sehingga ayah kami membenarkan Bunyamin ni untuk datang bersama-sama kami selepas daripada ni. Mereka kata begitu. Wa inna la fa'ilun, dan kami akan benar-benar berbuat demikian.
Kami akan benar-benar buat demikian. Mana nak memberi keyakinan kepada Yusuf. Jadi di waktu ni mereka bercakap dengan Yusuf ni, mereka tidak kenal tu Yusuf tu adik dia. Kan? Jadi tuan-tuan, waqala li fityanihi, berkata Yusuf alaihissalam kepada khadam dia. Fityan di sini mana khadam. Khadam mana hamba-hamba lah. Jadi menteri ini dia ada pembantu-pembantu PA dia untuk buat kerja. Jadi dia kata macam mana? Ij'alu bida'atahum fi rihalihim. Ya, kamu jadikan bida'atahum, mana duit-duit yang mereka bawa ni, ya, di dalam bekas-bekas mereka. Maksudnya apa dia tuan-tuan? Jadi sebenarnya mereka bawa duit untuk beli gandum. Ya, mereka bawa duit untuk beli gandum daripada Mesir ini. Jadi tuan-tuan, mereka telah hulur guni kepada Nabi Yusuf untuk diisi gandum tersebut. Jadi Nabi Yusuf ni telah ambil guni dan juga telah ambil duit mereka. Kan? Bagi kepada khadam dia, pekerja dia untuk isi. Dan Nabi Yusuf alaihissalam telah perintahkan kepada khadam dia supaya guni itu diisi dengan gandum, kemudian diisi juga dalam guni itu duit dia. Mana Nabi Yusuf tak ambil duit. Kan? Nabi Yusuf tak ambil duit. Mana letak sekali dengan gandum tu duit-duit dia. Kan? Duit yang dia bawa daripada Mesir ni untuk beli gandum, mana letak sekali dengan makanan-makanan yang gandum yang kita nak bagi kepada dia. Mana Yusuf bagi percuma lah. Orang lain Yusuf ambil duit, tapi untuk adik-adik dia ni Yusuf bagi percuma. Kan? Di sinilah tuan-tuan kita kena tafsir betul-betul. Kalau tidak, orang yang talih dia guna ambil ni poin dia. Kan? Sebab mereka akan membuat fitnah kepada Nabi Yusuf. Dia ambil harta kerajaan. Ini bukti Yusuf ambil harta kerajaan. Kan? Yusuf ambil harta kerajaan. Sepatutnya dia kena ambil lah duit itu sebagai orang yang amanah. Kan? Talih walaupun adik-adik dia sekalipun. Mana bagi duit tak ambil, tapi barang kerajaan dia bagi pada orang. Kalau kita tak belajar tafsir tuan-tuan, habis kita akan sakut di sini. Dan orang yang talih dia akan guna ayat ni untuk hentam Yusuf dan juga Islam tu sendiri. Dan kita boleh jadi sesat kalau kita guna ayat ni untuk sebagai hujah dalam pentadbiran kita. Mana kita boleh ambil harta kerajaan sesuka hati kita. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab tu dia ada ta'wil dan tafsir di sini. Ulama kata tuan, Yusuf ni Allah Ta'ala sudah sebut sebelum ni sebagai orang yang amanah. Yusuf ni sebagai orang yang amanah. Beberapa sifat Nabi Yusuf yang Allah Ta'ala sebut sebelum ni, ini apa panggil adalah Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini bahawasanya Yusuf ni orang yang amanah. Maka orang yang amanah dia tidak akan buat begini sebenarnya. Jadi kalau dia buat begini, sebenarnya macam mana keadaan sebenar Nabi Yusuf? Jadi ulama tafsir bagi tahu bahawasanya sebenarnya Yusuf dia bagi, oleh kerana dia ni sebagai seorang menteri, ya, dan dia ada gaji dia lah. Ada gaji dia. Jadi dia telah guna daripada gaji dia ni untuk bagi kepada kerajaan balik, bayar balik. Kan? Untuk bayar kepada kerajaan. Mana dia bayar bagi pihak adik-adik dia ini daripada duit dia, duit gaji dia. Kepada kerajaan. Mana dia tidak sentuh pun harta kerajaan. Jaga. Ini sikap orang yang amanah. Tapi kalau orang yang tidak amanah, tuan-tuan, macam mana? Kita faham sendiri. Kan? Kita faham sendiri. Tak perlu nak hurai. Kan? Yang tu yang hilang duit tu tuan-tuan bilion-bilion. Dan kalau kita kata kalau orang tidak amanah duduk di tempat Nabi Yusuf, habis ya kan? Habis ya. Kan? Dia dapat keuntungan bagi pihak dia, bukan untuk kerajaan, untuk diri dia sendiri. Lepas tu dia salah guna macam-macam. Tapi di sini Nabi Yusuf dengan penuh amanah. Mana walaupun dia bagi gandum dan tidak ambil duit, mana dia telah bayar daripada duit dia ni bagi pihak adik-adik dia kepada kerajaan. Kenapa Nabi Yusuf buat begitu? Kenapa Nabi Yusuf buat begitu? Allah Ta'ala bagi tahu, la'allahum ya'rifunaha. Yusuf bagi tahu di sini, la'allahum ya'rifunaha. Mudah-mudahan mereka itu dapat mengetahui
Kan? Dapat mengetahui apabila mereka pulang ke kampung mereka, tempat mereka, mereka dapat mengetahui ini, yakni menyedari bahawasanya duit yang Yusuf tidak ambil itu adalah sebagai suatu isyarat untuk dia kembali semula jumpa dengan Nabi Yusuf AS. Itu isyarat dia. Mana Nabi Yusuf buat begitu tu supaya mereka sedar, kan? Sebab mereka tidak tahu apa yang Yusuf buat kepada mereka ni. Mereka tidak tahu. Mereka akan sedar selepas mereka sampai di kampung. Jadi Yusuf buat begitu dengan harapan supaya mereka ni dapat yakin sungguh-sungguh, bahawasanya Yusuf ini benar-benar menghendaki bahawa mereka datang kembali membawa adik-adik dia. Sebab kalau mereka ambil duit bagi makanan, kalau Yusuf tu ambil duit mereka, bagi makanan dan bawa balik makanan tersebut, mungkin makanan akan habis tapi duit tidak ada. Di sini bukan sikit-sikit duit ni, banyak lebih banyak. Sebab makanan, ulama tafsir menyebut ketika ini Nabi Yaqub telah menanggung tanggungan sebanyak 80 orang, termasuk cucu-cucu dia, tuan-tuan. Termasuk cucu-cucu dia. Jadi mereka bawa semua ni mana dalam bekalan jumlah yang banyak. Jadi duit pun banyak juga. Jadi untuk mereka datang selepas ni, kalau tidak ada duit, macam mana mereka datang? Jadi Nabi Yusuf telah bantu mereka, mana tidak ambil duit mereka. Mudah-mudahan mereka ni tahu bahawa Yusuf berbuat begini untuk mereka ni sampai kembali kepada Nabi Yusuf. Akan datang untuk datang kali yang kedua. Idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. La'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Agar mereka itu dapat mengetahui apabila mereka ini pulang ke rumah, kepada ahli keluarga mereka, supaya mereka dapat kembali semula kepada aku ini. Itu kaedah dia. Jadi ini politik Nabi Yusuf AS. Ini politik Nabi Yusuf AS, supaya nak pastikan sebenarnya Nabi Yusuf menghendaki adik dia ni, kan? Bukan dia nak bantu keluarga adik-beradik dia ni saja, kan? Tapi dia lebih, dia nak adik dia Bunyamin, adik kandung dia sendiri. Sebab dah berapa puluh tahun tak berjumpa dengan adik kandung dia. Jadi apabila Nabi Yusuf ni dapat mengetahui adik kandungnya masih hidup lagi, dia tentu sekali nak berjumpa. Jadi dia tahu ni, Nabi Yusuf tahu dia berhadapan dengan adik-beradik dia. Adik-beradik dia ni bukan orang baik, tuan-tuan. Adik-beradik dia bukan orang baik. Walaupun adik-beradik Nabi sekalipun, walaupun anak Nabi sekalipun, tidak tentu baik, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala tu dah isyarat, tak semestinya anak-anak Nabi ni semua baik. Anak Nabi Nuh derhaka pada Nabi Nuh. Ni anak Nabi Yaqub ni, tuan-tuan. Yang cuba untuk bunuh Yusuf, pisahkan Yusuf daripada ayah dia. Jadi dan mereka ni bukannya orang amanah. Jadi Yusuf ni nak pastikan mereka bawa adik dia ni. Sebagai seorang manusia ni pun, dia adalah sifat rindu nak berjumpa dengan adik tu. Berapa lama dah tak berjumpa, kan? Nak pastikan dia bawa betul-betul. Jadi Nabi Yusuf buat baik ni supaya dengan kebaikan itu mereka hargai, sebab mereka berada dalam keadaan susah. Sebab tu kadang-kadang ni, tuan-tuan, perlu juga kita membalas kejahatan seseorang ini dengan kebaikan. Kan? Kita perlu balas kejahatan seseorang ini dengan kebaikan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran begitu. Mudah-mudahan selepas daripada kita buat baik ni, kamu akan menjadi rakan karib, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ka'annahu waliyyun hamim. Mudah-mudahan orang yang sebelum ini bainahu wa bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Mudah-mudahan orang yang sebelum ini kamu bermusuh dengannya, apabila kamu berbuat baik kepada dia, dia akan menjadi sahabat karib kepada kamu. Kan? Mana kita kadang-kadang begitu, perlu juga, kan? Macam kita balas orang yang marah kepada kita dengan kita senyumkah kepada dia, mudah kan? Boleh buat. Kan? Dia marah pada kita, kita senyum, tak perlu lawan. Kan? Kadang-kadang dengan kita buat lembut tu, dia akan jadi, dia sebab sifat manusia ni dalam kitab sebut, walaupun dia jahat tapi dia suka orang buat baik pada dia. Kan? Gitu dia. Dia jahat, buat jahat pada orang, tapi dia nak orang buat baik pada dia. Sebab tu apabila didapati orang buat baik pada dia, akhir-akhirnya tu kebaikan ni akan mengalahkan kejahatan dia.
jadi baik lepas tu, tuan-tuan. Kan? Dan dalam syair Arab pun dia ada sebut al-ihsan abidul ihsan. Al-insan abidul ihsan, dia kata manusia ni akan menjadi hamba kepada orang yang buat baik. Kan? Dia akan menjadi hamba kepada orang yang buat baik kepada dia. Kalau kita terlampau baik pada seseorang tu, akhirnya dia akan menjadi hamba kepada kita. Memang betul. Cuba tuan-tuan buat baik pada seseorang. Tolong dia bagi duit ke, bagi kereta ke sebuah, kan? Bagi motor ke, bagi rumah ke. Tengok lepas tu. Sebagai hamba manusia biasa tu. Kecuali memang hati kerah, tak erti menghargai, tak tahulah. Tapi kalau dia orang normal tuan-tuan, walaupun orang kafir sekalipun, dia akan buat baik. Gitu kaedah dia dah. Allah SWT jadikan manusia ni, walaupun dia jahat, tapi dia nak orang buat baik pada dia. Bila orang buat baik, dia akan kalah dengan kebaikan orang tersebut. Jadi tuan-tuan, Nabi Yusuf ni memang orang yang baik hati. Nabi Yusuf buat baik ni supaya mereka ni tuan-tuan ingat jasa Nabi Yusuf ni, menteri yang baik ni, dan mereka akan usaha untuk datang. Jadi ketika ni mereka faham yang paling penting ni tuan-tuan, nak bawa Bunyamin akan datang. Bukan makanan tu sendiri, sebab makanan tidak lama, akan habis. Kalau sekiranya Nabi Yaqub tak izinkan Bunyamin ni untuk bersama-sama dengan mereka, jumpa dengan Nabi Yusuf kembali, susah mereka. Mereka akan lebih susah lagi. Jadi sekarang ini yang lebih penting tu bukan makanan tu sendiri, Bunyamin tu sendiri. Lepas ni sebab tu mereka cuba usaha nak pujuk saat lagi ni Nabi Yaqub, ayah mereka ni, untuk membenarkan Bunyamin ni pergi bersama-sama dengan mereka. Jadi ni sesat apabila Nabi Yusuf AS beri kepada mereka guni gandum dan pulangkan kepada mereka ni duit mereka, dan mereka tidak sedar ketika ni mereka bawa balik duit mereka. Mereka tahu gandum tu lah. Jadi apabila mereka sampai saja di kampung keluarga, kepada keluarga mereka, apa berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala cerita, falamma raja'u ila abihim, apabila mereka ini pulang kepada ayah mereka. Bermakna mereka pulang kepada ayah mereka ni, yakni mereka terus jumpa ayah mereka, Nabi Yaqub. Itu isyaratnya. Kan? Qalu ya abana. Jadi tuan-tuan, ulama telah sebut dalam tafsir, adik-beradik Yusuf ni, yakni anak Nabi Yaqub, memahami dia bawa balik dua perkara yang penting. Satu makanan, satu tentang Bunyamin. Kan? Di antara makanan dan Bunyamin itu mereka faham yang paling penting pasal Bunyamin itu sendiri. Kan? Jadi untuk dapatkan Bunyamin, dia kena jumpa dengan ayah mereka ni, kena jumpa dengan ayah mereka. Sebab tu apabila mereka pulang tuan-tuan, ini isyarat Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran ni, mereka cepat-cepat jumpa dengan ayah mereka, cerita pasal Bunyamin dulu, tuan-tuan. Tak sentuh pun pasal makanan tadi. Mereka tak buka makanan. Kan? Sebab mereka buka makan ni, Allah Taala cerita beberapa ayat selepas tu. Sebab ini perkara yang paling penting sekali. Jadi apabila mereka pulang kepada ayah mereka, qalu, kata mereka, ya abana, wahai ayah kami, muni'a minnal kail, telah ditegah kepada kami ini untuk mendapatkan bekalan makanan. Kail itu di situ bekalan makanan. Kan? Mana makanan yang disukat, mana ganda yang disukat, dia panggil kail. Makanan yang ada sukatan tu, mana telah ditegah kepada kami oleh menteri Mesir untuk mendapat makanan selepas daripada ni. Itu maksud dia. Kami tidak akan dapat. Sekarang ni kami ada makanan, kami dapat makanan, tapi selepas ni kami tidak ada dapat makanan, dia kata. Kan? Fa arsil ma'ana akhana, maka kamu lepaskan bersama-sama dengan kami ini saudara kami Bunyamin. Tengok ayat dia lebih kurang, dulu dia sebut tuan-tuan. Kan? Ini ayat dia sama. Naktal, untuk kami dapatkan makanan, lepaskan. Jadi untuk kami dapatkan makanan selepas daripada ni, kamu kena lepaskan kepada kami ini Bunyamin. Barulah menteri Mesir itu akan bagi makanan kepada kami.
Kalau kamu tidak lepaskan kami Bunyamin ini, maka kami tidak akan dapat bekalan makanan. Kan? Wa inna lahu lahafizun. Dia sebut begini tuan-tuan. Dan sesungguhnya kami akan menjaga sungguh-sungguh Bunyamin itu. Kan? Kenapa? Sebab dia tahu ayah dia ni macam tak percaya kepada dia. Kan? Tuan-tuan ada Quran, buka kembali ayat. Kita tengok, perhati ayat ni. Ayat 63 ni disebut wa inna lahu lahafizun kan. Tengok lafaz yang sama je dia guna. Buka kembali surah Yusuf, kita tengok kembali ayat. Kalau tuan-tuan buka kembali ayat 12. Buka kembali ayat 12. Ya, ayat 12 tu muka surat 236. Tengok. Apa dia kata? Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Tengok. Dia kata itu sama. Wa inna lahu lahafizun tu sama lafaz dia tu. Kan? Mana Nabi Yusuf ni pernah dengar ada lafaz sebegini. Arsilhu ma'ana, arsil tu sama kan? Fa arsil ma'ana akhana. Fa arsil, lepaskan kepada kami. Ini arsilhu ma'ana, lepaskan Yusuf. Ini ayat ni tentang Nabi Yusuf. Dia minta kepada Nabi Yusuf AS, arsilhu ma'ana, lepaskan kami Yusuf, lepaskan Yusuf kepada kami ini ghadan, pada besok hari, yarta' wa yal'ab, untuk Yusuf itu bersonok-sonok dan bermain-main. Wa inna lahu lahafizun, dan kami ini akan benar-benar menjaga Yusuf. Jadi mereka kata begitu tu kenapa? Sebab mereka nak timbulkan keyakinan pada Nabi Yaqub. Dengan lafaz-lafaz sebegini, janji orang bohong. Orang bohong ni dia suka berjanji tu lah. Kena ingat tu, isyarat daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh cerita dalam Al-Quran. Ini manusia tu, sampai kiamat dia akan ada sifat-sifat sebegini. Kan? Satu orang jahat ni tuan, dia suka berjanji, dia hati dia jahat tapi mulut dia manis. Tu je, mulut dia manis. Dan kalau tuan-tuan ingat lagi lah cerita yang saya cerita sebelum ni, berdasarkan surah Yusuf ni, beginilah keadaan adik-adik Nabi Yusuf. Mulut manis tuan-tuan. Jadi orang yang mulut manis ni biasanya jahat. Biasanya jahat. Dia bercakap tu manis sangatlah. Kan? Jadi jahat. Lepas tu dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala cerita orang munafik tuan-tuan. Mulut manis juga. Mulut munafik ni. Kerja tak buat, cakap saja lebih tuan-tuan. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya sebahagian daripada manusia, yakni orang-orang munafik itu, mengagumkan kamu, yakni mempersonakan kamu ucapan-ucapan mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ucapan dia ni tuan-tuan hebat sangat, sehingga Nabi pun kagum tuan-tuan tentang ucapan dia. Jadi mereka ni ya, dengan lafaz, ini lafaz janji. Mana kami janji sungguh-sungguh akan jaga Yusuf. Tengok-tengok apabila Nabi Yaqub lepaskan Yusuf ni, apa berlaku? Hilang Yusuf. Berpisah 40 tahun lebih tak jumpa-jumpa tuan-tuan. Natijah dia. Kan? Jadi Nabi Yaqub ni ada pengalaman dah tuan-tuan, tentang perkara sebegini. Jadi dia lepas dengan mudah kan? Dah. Jadi kita kembali semula. Jadi jadi tuan-tuan, apabila dia kata fa'arsil ma'ana akhana, maka lepaskanlah kepada kami ini ya adik kami Yusuf, adik kami Bunyamin, supaya kami dapat bekalan makanan untuk akan datang ini. Wa inna lahu lahafizun, dan kami janji sungguh-sungguh untuk. Jadi tuan, di sini juga Allah Subhanahu Wa Taala nak isyaratkan bahawasanya Nabi Yaqub ni tidak tahu. Kan? Walaupun dia Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak tahu apa yang berlaku. Kan? Tidaklah kita katakan apabila seorang Nabi ini segala-gala perkara dia tahu. Tak. Kan? Maknanya memang dia tak, Nabi Allah ni tahu banyak perkara, tapi perkara tu yang Allah Ta'ala bagi tahu je lah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi tahu, dia tidak tahu. Macam Nabi SAW. Kan? Nabi SAW dapat menceritakan, contohnya kisah Nabi Yusuf ke, kisah-kisah terdahulu, kerana Allah Ta'ala cerita. Kalau Allah Ta'ala tidak cerita, dia tidak tahu. Maknanya Allah Ta'ala nak isyaratkan bahawasanya yang maha mengetahui perkara sebenar Allah Ta'ala saja. Selain daripada Allah Ta'ala, malaikat-malaikat Allah ke, Nabi-Nabi Allah Ta'ala, siapa-siapa saja, wali-wali Allah,
Dia tidak akan mengetahui sesuatu perkara kecuali Allah Ta'ala bagi tahu dia. Kan? Tentang satu perkara baru dia tahu. Sebab tu Allah Ta'ala ajak kepada kita satu doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, tidak ada ilmu kepada kami melainkan ilmu yang engkau ajar kepada kami, baru kami tahu. Jadi sesuatu perkara yang diketahui oleh ustaz ke, tok guru ke, mufti ke, apa semua, dia tahu tu kerana Allah ajar kepada dia, bukan kelebihan yang ada apa-apa pada dia. Dan Allah Ta'ala ajar dia, dia dapat. Allah bagi kepada dia. Sebab itulah orang alim pun dia tak nak sombong. Kan? Dengan ilmu yang ada pada dia. Sebab ilmu tu Allah Ta'ala bagi. Bila Allah Ta'ala bagi, bermakna Allah boleh tarik, Allah boleh tak bagi. Kan? Sebab tu ada orang belajar tuan-tuan sampai 6 tahun, 7 tahun belajar. Kan? Dia tak jadi ahli pun, belajar lama tu kan. Kan? Berpuluh tahun belajar. Macam tu keadaan dia. Allah Ta'ala tak bagi ilmu pada dia. Sebahagian orang tu dia belajar sikit-sikit je. Belajar gitu-gitu je. Tengok hebat. Hebat. Ilmu ni milik Allah Ta'ala. Dia bagi pada siapa-siapa saja. Kadang-kadang dia bagi pada budak-budak kecil ya tuan. Remaja-remaja, orang muda kan. Tambah-tambah sekarang kita boleh tengok imam-imam muda kan. Muda-muda ya. Saya ni tua lah juga tuan-tuan, 30 lebih. Ada orang tu 20 lebih. Tapi ilmu dia matang. Kan, umur saja muda tapi ilmu dia matang. Ilmu dia tu macam orang 10 tahun dah. Kan, kita ni umur tua tapi tak ada ilmu tuan-tuan. Ilmu tu tak ada lah. Macam budak-budak ilmu kita. Kan? Tak matang. Mana ilmu ni milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh bagi pada siapa-siapa saja. Macam seperti mana Allah Ta'ala sudah isyaratkan, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW yang tidak tahu membaca, tak tahu menulis. Isyarat. Jadi di sini nak menunjukkan bahawasanya tidak ada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala yang mengetahui dengan sempurna tentang satu ilmu. Tak ada. Kan? Sekiranya kita mendakwa ada lagi makhluk ataupun sesuatu selain daripada Allah yang mengetahui lebih sempurna, syirik pada Allah. Mudah ya syirik ni. Kan? Kalau kita kata ada lagi Nabi Allah ke, malaikat Allah ke, mengetahui sama seperti Allah Ta'ala, syirik pada Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut dia saja yang maha mengetahui dengan sempurna. Selain daripada Allah tidak mengetahui. Termasuklah dalam perkara sebegini tuan-tuan, Nabi aku tidak tahu. Kalau dia tahu apa yang berlaku, macam contoh, Nabi aku tahu apa yang akan berlaku pada Nabi Yusuf, dia tidak akan lepaskan Nabi Yusuf tuan-tuan. Kerana dia tidak tahu itulah. Kerana dia tidak mengetahui apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf, maka dia telah lepaskan Yusuf ni untuk pergi bersama dengan adik-beradik dia. Akhirnya hilang. Kan? Dan Allah Ta'ala jadikan sebagai hikmah dia, kuasa dia. Jadi tuan-tuan seterusnya, ni ucapan Nabi Yaqub. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhi min qabl fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Berkata Nabi Yaqub, ya ayah mereka ni kepada mereka, hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Bagaimana aku dapat percaya kepada kamu untuk melepaskan Bunyamin, sedangkan ini kita terjemah bahasa kita untuk mudah faham tuan. Bagaimana aku dapat percaya kepada kamu untuk lepaskan Bunyamin, sedangkan dulu aku pernah percaya kepada kamu untuk lepaskan Yusuf sebelum ni. Kan? Dulu aku pernah percaya kepada kamu melepaskan Yusuf bersama-sama dengan kamu. Sama ayat dia. Kan? Mana sama tu mana ayat daripada adik-adik dia ni lah, orang yang sama. Ya. Jadi kerana aku percaya kepada kamu lah aku telah lepaskan Yusuf, dan natijah daripada aku lepaskan Yusuf, Yusuf hilang daripada aku. Sekarang ni takkan aku nak percaya kepada kamu? Kan? Tengok isyarat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi isyarat kepada mereka ni bukan mudah. Nak dapatkan Bunyamin. Lepas tu mereka faham, Nabi Yaqub tidak tahu tuan-tuan, bahawasanya menteri Mesir itu adalah anak dia sendiri. Kalau Nabi Yaqub tahu tuan-tuan anak dia, tentu sekali dia lepas. Kan? Yang menjadi menteri di Mesir itu adalah Yusuf AS. Nabi Yaqub tidak tahu tuan-tuan. Dan adik-adik dia pun tidak tahu tu adalah Yusuf. Cuma mereka minta ni supaya lepaskan Yusuf
agar kami lepas ni dapat bekalan makanan. Kan? Dapat bekalan makanan. Fallahu khairun hafizan. Dia ada takdir di situ. Akan tetapi, ya, aku percaya kepada walakin, ya, ni fallahu khairun hafizan, yakni walakinni athiqu bihifzillah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung. Dia kata Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga, dan dialah sebaik-baik Tuhan yang maha merahmati. Jadi Nabi Yaqub ni dia isyarat ni tuan-tuan, bahawa dia akan bagi. Tapi dia bagi tu bukan percaya kepada adik-beradik dia, percaya kepada Allah Taala. Kan? Sebab Nabi Yaqub pun dia sebagai seorang manusia, dia ada perasaan juga. Kalau dia tidak lepaskan Yusuf alaihissalam ni, anak Bunyamin ni, maka lepas ni tidak ada bekalan makanan, susah juga dia bagi dia. Bagi dia akan bagi jugalah, dia akan lepaskan. Cuma dia tidak lepaskan dengan mudah. Mana Nabi Yaqub ni nak ajar pada anak dia ni, maka bukan mudah nak lepaskan kepada Bunyamin ni, kepada anak-anak dia, abang-abang dia ni. Jadi lepas itulah barulah mereka ni tuan-tuan buka. Mana buka, kita kata bekah yang mereka bawa pulang daripada Mesir tadi. Walamma fatahu mata'ahum, apakala mereka ini membuka mata'ahum, bekas yang mereka bawa, yang dalamnya tu ada gandum. Wajadu bida'atahum ruddat ilaihim, mereka mendapati duit yang mereka serah kepada Yusuf itu dipulangkan kembali kepada mereka. Baru mereka perasan, tuan-tuan, ketika ni mereka dapati. Jadi di sini tuan-tuan, untuk adik-beradik Yusuf, dia lebih yakin lagi terhadap Nabi Yusuf. Sebelum tu dia yakin dah. Sebelum dia buka ni, sebelum mereka ni tuan-tuan buka bekas makanan ini, sebenarnya mereka telah yakin terhadap menteri Mesir ni, Nabi Yusuf ni. Kenapa? Sebab Nabi Yusuf telah layan mereka dengan baik. Daripada layanan Yusuf kepada mereka, mereka dapati bahawa memang Yusuf ni boleh dipercayai, dan orang yang baik hati dari sudut layanan. Jadi apabila mereka buka saja perkara sebegini, buka saja bekas ni, maka mereka mendapati bahawasanya perbuatan Yusuf tu betul-betul ikhlas dan betul-betul baik, dan bertambah keyakinan mereka terhadap perkataan Nabi Yusuf sebelum ini. Ya. Maka qalu ya abana, kata mereka, yakni kata adik-beradik Yusuf tadi, ya abana ma nabghi, kata mereka, wahai ayah kami, ma nabghi, apa lagi yang kami nak daripada menteri Mesir ni? Kan? Apa lagi kami nak daripada menteri Mesir? Kamu boleh tengok sendiri bagaimana baiknya menteri Mesir ni telah bagi kepada kita ni gandum, dan dia telah pulangkan kembali duit kita. Dia minta kita ni bawa Bunyamin saja, pergi kepada bawa jumpa dengan dia, itu saja. Jadi kamu boleh tengok sendiri kebaikan menteri Mesir ni. Kokoklah tuan-tuan, sebagai Nabi Allah Ta'ala ni, manusia pun dia ada perasaan, kalau lepas nak jumpa dengan menteri ni, tangkap Yusuf, dia tangkap Bunyamin, tak boleh nak balik Bunyamin pula. Kan? Sebab daripada cerita adik-beradik dia ni, Nabi Yaqub pun tak boleh nak percaya sangat. Sebab sebelum ni pun, kerana dia percayalah tuan-tuan, sekarang ni tak boleh percayalah, walaupun dah tua dah tuan-tuan ketika ni. Sifat-sifat tu mungkin ada lagi. Jadi apabila dia tengok ni tuan-tuan, betul lah kata Nabi Yusuf sebelum ni, la'allahum ya'rifunaha, supaya mereka itu dapat mengetahui bagaimana kebenaran permintaan aku ini untuk membawa Bunyamin ni kembali kepada aku, datang kepada aku. Hadhihi bida'atuna ruddat ilaina. Jadi duit ini telah dikembalikan kepada kita. Sepatut Yusuf telah ambil duit ini, tapi dia tidak ambil, dia kembalikan semula duit ini kepada kita. Kamu boleh tengok sendiri kebaikan menteri Mesir. Wa namiru ahlana,
Mudah-mudahan dengan duit yang kembalikan ini kepada kita, kita dapat menjadikan duit ini sebagai bekalan terhadap keluarga kita. Kan? Maksudnya kita boleh guna duit ini untuk pergi kembali jumpa dengan menteri Mesir. Itu maksud dia. Jadi oleh kerana menteri itu telah pulangkan duit kepada kita, maka kita boleh guna duit ini untuk pergi kembali jumpa dengan menteri itu, menteri Mesir. Wa nahfazu akhwana, dan kita dapat jaga ya adik kita ini Bunyamin, wa nazdadu kaila ba'ir, dan kita dapat menambahkan lagi sukatan gandum kepada kita ni. Kan? Itu tujuannya. Jadi kerana ada duit yang dipulangkan oleh Yusuf kepada kita ni, oleh menteri, kita sebut menteri lah sebab mereka tidak kenal lagi Yusuf ketika tu. Jadi oleh kerana menteri ini telah pulangkan duit kepada kita, maka kita boleh guna duit ini sebagai bekalan kita untuk pergi kembali ke Mesir, jumpa dengan menteri. Dan kita boleh guna duit ini sebagai bekalan untuk menjaga adik kita Bunyamin, dan kita boleh menambahkan, dengan sebab kita bawa Bunyamin ni, kita boleh tambahkan lagi sukatan gandum untuk dibawa balik kepada keluarga kita. Dan apabila bertambahnya bilangan orang, bertambahlah sukatan tu sendiri kepada yang akan kita bawa balik. Zalika kailun yasir, yang demikian untuk menambahkan bekalan makanan itu merupakan satu penambahan yang mudah untuk dilakukan oleh menteri Mesir. Ada dua terjemahan di sini. Satu, zalika tu nisbah kepada bekalan yang ditambah. Mana menambahkan bekalan untuk diberikan kepada kita ni merupakan perkara yang mudah dilakukan oleh menteri Mesir, sebab dia orang yang baik hati dan dia orang yang cukup pemurah. Kan? Satu. Yang kedua, zalika kailun yasir, yakni bekalan yang kami ada, yang kita ada sekarang ini merupakan bekalan yang sedikit, tidak akan cukupi untuk jangka masa yang begitu panjang. Jadi dua makna. Jadi oleh kerana walau macam mana sekalipun kita tetap akan pergi berjumpa dengan Mesir, dengan menteri Mesir, sebab bekalan kita tentu sekali akan habis. Ya. Cuma kalau selepas ni apabila kita pergi jumpa dengan menteri Mesir dan kadang kita tidak bawa Bunyamin, maka susah bagi kita ini untuk mendapat makanan. Bukan susah, bahkan tidak dapat. Jadi macam-macam mana sekalipun Bunyamin ni kena pergi. Bunyamin ni kena pergi. Sebab Yusuf nak tuan-tuan, Bunyamin pergi. Itu saja. Kan? Jadi oleh kerana itulah fahamlah Nabi Yaqub AS bahawasanya macam-macam mana sekalipun Yaqub ini dia perlu melepaskan Bunyamin. Dia perlu melepaskan Bunyamin. Sebab kalau dia tidak lepaskan Bunyamin, maka dia tidak akan dapat bekalan makanan selepas daripada ini. Kan? Cuma tuan-tuan, Nabi Yaqub sebagai seorang Nabi Allah Ta'ala, dan dia seorang yang bijaksana, maka dia tidak lepas kesilapan yang sama ni tidak akan diulangi lagi. Tidak akan diulangi. Dan dia telah meletakkan syarat. Sebelum ni dia lepas tanpa syarat. Kan? Mana dia telah, Nabi Yaqub telah melepaskan Yusuf pergi bermain-main tanpa syarat. Sekarang ni supaya perkara yang sama tidak berulang, dan dia memahami dan timbul keyakinan terhadap ucapan, sedikit keyakinan terhadap ucapan anak-anak dia tadi untuk membawa Bunyamin jumpa dengan menteri Mesir, ya. Maka dalam masa yang sama, oleh kerana Yaqub ini sebagai seorang manusia, walaupun dia Nabi Allah, dia tetap ada kekurangan dan juga kelemahan, tidak mengetahui dengan sepenuhnya ataupun setepatnya apa yang berlaku kepada Bunyamin. Dalam masa yang sama juga dia ada ketakutan, harapan dan juga takut. Harapan dan juga takut. Harapan supaya dapat bekalan makanan, dan takut supaya bekalan makanan sampai tapi Bunyamin tidak sampai. Kan? Bekalan makanan sampai tapi Bunyamin tidak sampai. Aku telah lepaskan Bunyamin, tengok Bunyamin tak sampai. Nah, sebab tu dia rasa takut. Kan? Cuma tuan-tuan, untuk melepaskan Yusuf, dia telah letak syarat utama. Qala, berkata Yaqub AS kepada anak-anak dia, lan ursilahu ma'akum, aku sekali-kali tidak akan lepaskan Bunyamin ini bersama-sama dengan kamu. Tengok lafaz dia. Nak ajar kepada anak-anak dia ni bahawasanya tidak mudah. Kan?
untuk dia lepaskan Bunyamin sebagaimana sebelum ini dia telah lepaskan Yusuf. Hatta tu'tuni mawthiqan min Allah, sehingga terlebih dahulu kamu berjanji, mengikat janji dengan aku menggunakan nama Allah Ta'ala. Sehingga terlebih dahulu kamu berjanji dengan aku dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Begitu. Sebelum ni Nabi Yaqub melepaskan Yusuf tanpa sebut begini. Nabi Yaqub terus lepaskan gitu. Sekarang ni pengalaman yang lalu telah mengajar Nabi Yaqub. Jadi Nabi Yaqub untuk kali ini melepaskan Bunyamin dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yakni aku tidak akan melepaskan Bunyamin itu kepada kamu sehingga terlebih dahulu kamu berjanji dengan aku dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Yakni demi Allah, gitu. Demi Allah kami akan membawa Bunyamin ini pulang kepada kamu. Itu janji dia. Jadi mereka sebut begitu kan? Ya, mereka sebut begitu, yakni kami berjanji kepada kamu wahai ayah dengan nama Allah Ta'ala. Jadi mereka ni faham, apabila janji dengan nama Allah Ta'ala, langgar janji, laknat Allah. Dia faham, mereka faham tak? Walaupun mereka jahat tu ada, tapi mereka faham lah. Tentang satu-satu perkara ni faham juga. Kadang-kadang kita tu orang jahat, dia kadang-kadang orang jahat ni dia ada tu setengah-setengah tempat. Tidak semua jahat. Dah. Kadang-kadang kita tengok dalam cerita lah. Kita nak merampok bukan bunuh orang, jangan bunuh dia. Jangan bunuh. Kita nak dapat duit saja. Mana dia ada tu sikit-sikit kebaikan dia tu. Orang jahat pun dia ada naluri dia lah. Naluri kebaikan tu ada lah. Jadi mereka ni faham. Sebab itulah Nabi Yaqub minta mereka ini bersumpah ataupun berjanji dengan menyebut sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka telah sebut bahawa kami bersumpah dengan nama Allah Ta'ala dan berjanji dengan nama Allah Ta'ala untuk membawa Bunyamin ini kembali kepada kami. La ta'tunnani bihi, bahawa kamu akan bawa kepada aku kembali Bunyamin, illa an yuhata bikum, kecuali ditimpa kepada kamu ini musibah. Kalau ditimpa musibah tak kena buat apalah. Dan Nabi Yaqub pun faham. Sekiranya tidak ditimpa dengan apa-apa musibah, berlaku kemalangan ke apa-apa, dalam keadaan yang selamat, kamu kena kembalikan Bunyamin itu kepada aku. Tapi sekiranya ditimpa musibah, itu musibah daripada Allah Ta'ala. Memang kamu tidak dapat mengelakkan diri daripada musibah Allah Ta'ala. Jadi kalau berlaku musibah tidak ada masalah. Cuma kalau tidak berlaku musibah, kamu kena bawa Bunyamin ini jumpa dengan aku. Sebab lafaz asalnya yuhata dalam bahasa Arab, asal ihatah. Ihatah ni maknanya kepungan. Kepungan. Apabila musuh kepung sesuatu tentera, dia kepung. Biasanya dia kepung menyeluruh. Itu kita panggil ihatah. Dan askar yang dikepung itu tidak akan dapat melepaskan diri. Dia akan kalah. Sebab itu Allah guna lafaz yuhata. Dan kita terjemah sebagai ditimpa musibah. Dalam surah Kahfi pun Allah Ta'ala guna lafaz ni. Wa uhita bi thamarihi, telah ditimpa musibah terhadap buah-buahan orang kafir tadi. Falamma atauhu mawthiqhum, apabila mereka telah bersetuju untuk bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam perjanjian mereka terhadap ayah mereka Nabi Yaqub, qala Allah, maka berkata Nabi Yaqub, Allahu ala ma naqulu wakil, Allah Ta'ala menjadi, dia panggil wakil di sini ya, sebagai saksi. Wakil ni mana sebagai saksi. Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Wakil ni makna penjaga, asal makna penjaga. Kan? Maknanya, tapi dia lebih sedap bila kita terjemah bersaksi. Cuma wakil ni tuan-tuan, bila kita terjemah penjaga, dia maknanya Allah lah yang menjaga apa yang kita berjanji. Itu maksudnya. Berkata Yaqub AS, Allah Ta'ala lah yang maha menjaga apa yang kita berjanji. Mana kalau kamu tidak menjaga janji kamu, Allah Ta'ala yang menjaga janji. Maksudnya Allah Ta'ala tahu. Kan? Kalau sekiranya kamu ini telah
merosakkan janji kamu, kamu kena ingat Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui terhadap janji tersebut. Aku memang tidak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Bila Allah Ta'ala tahu, musibah terhadap kamu melanggar janji dengan menyebut nama Allah. Sebab berjanji biasa tidak sama dengan berjanji dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Janji biasa pun bahaya dah, tuan-tuan. Kita berjanji dan kita rosakkan janji. Tapi berjanji dengan sebut nama Allah Ta'ala, bersumpah dengan nama Allah ni lebih bahaya lagi. Jangan main-main, ya. Jadi oleh kerana itu, apabila kamu sekiranya kamu melanggar janji kamu setelah kamu menyebut nama Allah Ta'ala, bila kamu berjanji dengan aku, maka jaga elok-eloklah janji kamu. Kan? Jadi kamu jaga janji, Allah Ta'ala menjaga apa yang kamu berjanji dengan aku. Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan, selepas tu adalah nasihat Nabi Yaqub AS ni kepada adik-adik dia apabila sebelum pergi kembali ke Mesir itu untuk beberapa tempoh selepas daripada itu, dan insya-Allah kita akan dapat mengetahui dalam kuliah akan datang insya-Allah. Kita berhenti di sini.